Gula kabung, rencah warisan yang semakin ditelan zaman. Kewujudannya memberi kesan kepada industri hiliran seperti pembuatan dodol. Burung indikasi kesejahteraan alam sekitar. Kehadirannya dinanti, kewujudannya dikaji dan diteliti. Dan inovasi Char Kway Teow kambing. Kita try modify yang kambing tu je. Cara masak macam mana, masuk tak masuk dengan kuah. Bunyi ketukan pada mayang pokok kabung bukan sesuatu yang asing di Kampung Peruang Benta Pahang. Itu tandanya nira kabung sedang dipungut untuk dijadikan gula kabung. Kampung Peruang adalah pengeluar gula kabung yang tersohor di negeri ini. Ia turut melonjakkan perusahaan membuat dodol yang dihasilkan sepanjang tahun. Dia orang cakap kerja ni memang tak ada cuti. Demam ke, macam mana ke, paksa juga diri. Muhammad Khairul Muhammad Razali antara perusaha gula kabung yang meneruskan tradisi keluarga. Selain disiplin diri yang tinggi, ketahanan fizikal turut diperlukan untuk memanjat pokok kabung yang tinggi. Sebelum potong ni, kita buai dulu 100 kali. Kalau boleh kira. Ini kira dalam hati je ni. Sekarang ni kita mula potong daripada bawah dulu sikit. Kalau daripada atas nanti kuat-kuat takut dia pecah, kita buat daripada bawah dulu sikit. Tepi, atas sikit. Okey. Dah. Untuk kek. Tong ni. Okey. Kita nak tengok air dia turun tu. Kelajuan air tu. Kalau dikekal macam ni sampai ke pagi besok, dia boleh beransur kita nak tadah kan ni. Kalau kelajuan dia lagi laju pada ni, bermakna kita boleh bawa bekas tong minyak ni, tong air dia boleh tadah lah. Itu je lah. Khairul memotong mayang baharu untuk menadah nira kabung setelah ditinggalkan beberapa lama. Khairul pernah buat semusim tu 3 mayang. Orang tua sebelah ni rasanya tak pernah buat lagi. Dalam 1 tahun tu 3 mayang sekali saya buat. Sekali cucilah semua. Berbaloi. Orang cakap pokok tu tak padan dengan hasil dia. Berlebih kan. Dia apa orang cakap? Kalau bawa turun tu, tong 25 tu tak muat. Itulah hasil dia. 3 mayang tu. Tugas Khairul cukup mencabar. Dia memanjat pokok yang tinggi menggunakan sigai yang diperbuat daripada sebatang buluh. Dia memungut nira kabung 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan petang. Terdapat 5 pokok di pinggir kampung yang perlu dikutip hasilnya. Kutipan daripada ke-5 pokok ini mampu menghasilkan lebih 10 buku gula kabung sehari. Ni yang dia yang kita nak pahat. Nak paras dah tak boleh. Kita kena pahatlah pula.
Memahat dilakukan untuk membentuk aliran nira yang baharu apabila mayang sudah habis diparas. Dah tak boleh nak masuk pakai mulut dia ni, kena pakai dawai lah pula. Hasil daripada pukul 3 petang semalam sampailah ke pukul 8 pagi. Inilah hasilnya. Kalau setengah tu pokok yang berair lebih daripada ni. Kadang-kadang tong ni pun ada tadah, tong ni. Tong 25 ni. Tapi buat masa ni lepas musim kemarau itu memang kuranglah sikit air kabung ni. Ada terjejah juga. Lebih 30 tahun lalu, bapa Khairul memulakan perusahaan gula kabung. Buat gula kabung ni saya ingat dalam tahun umur saya 60 lebih sikit, 62 lebih kan saya pun ambil kabung. Dulu ada buat padi yang buat kolam padi dah saya tu. Itu nyari tu pun. Norih sikit. Norih pun norih untuk orangnya. Kebawah kebun sendiri tak ada lagi masa kecil-kecil budak ni. Bangsal dan genor inilah yang telah menjadi sumber pendapatan keluarga Khairul sejak sekian lama. Ia beroperasi setiap hari dan tidak ada istilah cuti walaupun pada hari perayaan. Usaha membuat gula kabung membabitkan ibu Khairul serta kakak iparnya. Khairul yang berusia 37 tahun kini berpengalaman hampir 15 tahun dalam bidang ini. Sebelum ini, dia pernah bekerja di kilang. Dia nekat untuk pulang ke kampung untuk meneruskan usaha keluarganya dan mengambil alih tugas bapa yang tidak sihat ketika itu. Okay, mula kita kena ukur lah dia punya cetak ni kan. Ikut dia punya saiz. Kena sama saiz lah semua. Lepas tu, ambil papan ni, basahkan dengan kain dulu. Bagi dia lembap kan. Sebab kalau tak lembap nanti, gula yang panas kita letak tu akan melekat lah dekat dia punya papan ni kan. Gula kabung yang telah pekat akan dimasukkan ke dalam acuan. Ia hanya memerlukan beberapa minit untuk mengeras. Gula kabung yang elok bergantung kepada kualiti nira. Namun, kadangkala hasilnya agak mengecewakan. Kalau tak jadi ni. Dia bila kita tarik pada sini tu, macam kita tuang tadi tu, dia keluar pada bawah ni. Dia dah meleleh dah. Orang cakap benyang semua ni. Dia jadi itulah. Ya, Cari memang susah nak berkulah. Yang satu dia kalau tak elok dia macam ada berbuih. Dia berbuih. Kalau yang tak jadi tu dia banyak berbuih. Berbuih je. Nampak macam buih-buih letup-letup kat atas dia, permukaan dia. Lagi satu masa masak tadi Dah dapat dah. Ada bau dah. Yang tak cantik, yang tak jadi gula tu dah ada bau. Dapat terus dah. Naik dah bau masam dia tu. Gula kabung yang telah siap disimpan sementara waktu sebelum dibungkus di atas para yang terletak betul-betul di atas genor. Atas. Inilah rezeki hari ni kita. Cepatlah kita hantar hari ni. Selamatlah. Kita ni hari Rabu tetap pergi hantar lipik. Itu memang tetap. Sifat atas paru. Bagi orang cakap tambah rasa asap sikit pada gula ni. Orang cakap bagi tahan lama lah. Jangan dia orang cakap kadang-kadang setengah orang dia simpan tu dalam kotak. Dia tak letak atas ni. Dia tak bawah macam ni kan. Tapi sabak dia tu kemas sikit pada ni lah. Itu yang setengah tu bila dibungkus, gula tu macam lembik. Kita letak atas ni dia sejuk tu kan. Kita macam ni, kita timbang atas ni dia ada rasa panas-panas sikit lagi. Petang nanti baru kita bungkus yang ni.
Masa yang terluang sentiasa diisi dengan pelbagai aktiviti ekonomi. Khairul turut membela ikan dalam sangkar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sementara itu, gula kabung yang telah dikeringkan semalaman di atas para sudah boleh dibungkus. Proses pembungkusan gula kabung turut memerlukan kemahiran yang tinggi. Daun kabung yang telah dikeringkan digunakan sebagai pembungkus. Satu bungkusan mengandungi 2 ketul gula kabung dengan anggaran berat 250 gram. Cuba buat macam ni, musuh tak kuat ni. Antara produk yang popular di daerah ini ialah dodol gula kabung. Ia diusahakan oleh Rosnawati Muhammad Jaza dari Kampung Cat yang terletak bersebelahan dengan Kampung Peruang. Proses memasak dodol kali ini menggunakan 8 kg santan, 4 kg tepung pulut dan 20 buku gula kabung. Dekat bau gula kabung ni kan dodol dia kan dia kan bau dia kan wangi. Sedap rasa lah. Kebanyakan kalau biasa orang tua-tua beli, dia kata memang kena dengan cita rasa dia. Proses mengacau dodol mengambil masa lebih daripada 8 jam. Fasa yang paling kritikal ialah ketika dodol mula menjadi kental dan perlu dikacau berterusan supaya tidak hangit. Sememangnya penghasilan dodol gula kabung memerlukan kos yang agak tinggi, namun hasilnya berbaloi bagi penggemar dodol. Dari segi kualiti rasa memang tak dinafikan lagi lah. Di Kampung Cat ni memang inilah produk yang terbaik lah yang ada di Mungkin Budu, khususnya di Kampung Cat. Dodol boleh dinikmati di Kampung Cat pada bila-bila masa tanpa perlu menunggu waktu perayaan. Setiap hari Rabu, Khairul dan bapanya akan menuju ke Bandar Kuala Lipis untuk mengedarkan bekalan gula kabung. Tidak dinafikan permintaan melebihi bekalan yang ada. Bekalan hanya cukup untuk pelanggan tetap yang telah berurusan sekian lama dengan bapa Khairul. Pada bulan puasa, permintaan gula kabung sangat tinggi. Berikutan ia digunakan untuk pembuatan kuih muih dan cendol secara meluas. Buat tinggi sikit tau, dia nampak tadi. Buat satu keturunan dia. Dia. Okey, pakcik ya. Siap. Saya dah. Beginilah rutin harian Khairul. 5 pokok kabung perlu dipanjat, air nira perlu dikutip dan mayang ditarah. Dah siap macam ni, kita tukar tabung dia. Tu bungkus balik. Bukan apa, kadang-kadang tu terbuat banyak ni. Musim lebah tak ada lagi, tapi terbuat memang banyak. Gula kabung, rencah warisan yang kian ditelan zaman. Kewujudannya memberi kesan pada industri hiliran lain seperti pembuatan dodol. Kelainan yang terhasil dengan adanya gula kabung meletakkannya pada aras yang tersendiri.
Itulah sejuta hikmah pokok kabung memberi manfaat kepada sesiapa jua yang rajin mencarinya. Cabaran dia ialah kesabaran kita dan tumpuan kita untuk mengenal burung tu. Keindahan alam sekitar dan hidupan liar sentiasa menjadi tarikan ramai. Negara ini turut menjadi lokasi persinggahan burung hijrah. Semuanya hidup bebas di naungi kanopi hutan yang merimbun. Fenomena ini menjadikan aktiviti memerhati burung atau bird watching antara kegiatan masa lapang buat penggemarnya. Antaranya ialah Nur Azman Zainuddin. Dia menganggap seperti hobi lain, aktiviti ini boleh disertai sesiapa sahaja pada kos yang minima. Selain teropong, peralatan lain yang perlu ialah buku rujukan mengenai burung. Azman gemar menjalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Ia antara cara dia menghabiskan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan-rakan pada hujung minggu. Lazimnya mereka akan ke lokasi terpilih beramai-ramai dan meluangkan masa seharian mencari burung. Azman menggalakkan anak-anak untuk ikut serta dalam aktiviti ini kerana dia percaya ia mampu menambah pengetahuan mereka. Secara tidak langsung, ia dapat mendidik mereka untuk bersabar dan sentiasa fokus. Ini kerana untuk menemui satu-satu burung, kebiasaannya memerlukan masa yang agak lama. Lebih menyukarkan lagi, selain saiznya yang kecil, kadangkala warna burung juga serupa dengan persekitaran. Hobi ni dia dari segi cabaran dia ialah kesabaran kita dan tumpuan kita untuk mengenal burung tu. Burung-burung ni dia pun kadang dia ada macam ikut masa dia dan dia kadang-kadang berkumpulan seperti yang dipanggil bird wave. Kehadiran sekumpulan burung di kawasan pemerhatian memberi kepuasan yang tidak terhingga kepada penggemarnya. Ini kerana peluang mendengar kicauan dan melihat telatah burung yang pelbagai warna serta spesies itu sering memujakan mereka. Bukit Fraser, Pahang, terkenal dengan kepelbagaian diversiti burungnya. Daripada rekod penggiat aktiviti memerhati burung, sebanyak 250 spesies dikesan menjadikan Bukit Fraser sebagai habitat. Semuanya pula ialah jenis burung tanah tinggi yang tidak ditemui di tempat lain. Nur Faniza Omar, seorang guru yang juga gemar memerhati burung. Minatnya dalam aktiviti ini berlaku secara tidak sengaja. Saya melihat apa yang pelajar tengok, berminat dengan aktiviti yang dijalankan oleh pelajar dengan membawa binoculars, buku, lepas tu mereka mencatat waktu dan tempat serta jenis burung. Sebab jenis burung yang ditulis tu bukannya yang kita sebut dalam bahasa Melayu tetapi mengikut English. Okay, nama English dalam saintifik lah. Okay, jadi daripada situ saya berminat. Perkenalan dengan keluarga Azman menjadikan Nur Faniza semakin tertarik kepada aktiviti ini. Sehingga kini, dia dan suami telah melakukan pemerhatian burung di beberapa lokasi di Semenanjung Malaysia. Dr. Ong Kah Wei, lulusan Universiti Putra Malaysia UPM, mengakui jatuh cinta dengan aktiviti ini selepas melihat burung di Bukit Fraser 5 tahun lalu.
Walaupun nampak mudah, terdapat teknik tertentu yang perlu dipraktikkan untuk menjalankan aktiviti ini dengan lebih berkesan. Supaya nampak jadi satu bulatan je. Image yang kita nampak jadi satu bulatan. Okay? Pada objek yang sama, pusing benda tu, tutup mata sebelah kiri, bukan yang kanan. Fokus yang kanan sampai dia shock. Bezosnya memang unik kerana burung dia banyak dan segi tinggi. Lepas tu berwarna-warni, sangat menarik dan akan seronok lah, fun. Spesies burung Fraser, dia hanya ada spesies yang terdapat di kawasan tinggi, kawasan gunung atau bukit. Di mana kita takkan dapat di kawasan rendah macam KL, Kuala Lumpur, takkan dapat burung-burung yang ada sini. Kerana burung sini sangat lain, dia berwarna-warni, lepas tu senang nampak banding yang tempat lain. Berbekalkan pengetahuan yang ada, Dr. Ong berharap pelajar seperti mereka dapat menjadi golongan pelapis yang mengembangkan hobi ini dan menghargai alam sekitar. Dengan mendedahkan mereka kepada birdwatching, mereka akan menghargai apa yang kita ada. Kerana sebelum terlibat dengan birdwatching, mereka nampak burung sekadar burung. Tapi selepas ni mereka nampak burung, mereka appreciate. Bukan sekadar burung, tapi alam sekitar yang burung tu hidup sekali. Makanan burung, pokok yang burung tenyek, bunga yang burung cari makan, semua mereka akan appreciate. Mereka akan menghargai apa yang sedia ada. Kuala Kubu Baru, pekan kecil 40 km dari Bukit Fraser. Bagi pegawai perancang bandarnya, Azlina Mokhtar, aktiviti memerhati burung berkait rapat dengan kerjayanya. Ini kerana kehadiran burung boleh menjadi indikasi mengenai keadaan ekosistem di kawasan sekitar. Pan liar ni dia akan menginap di satu-satu tempat jikalau ekosistem di kawasan tersebut adalah seimbang. Jadi kalau kata kita lihat burung-burung yang berada di contoh di Bandar Kuala Kubu Baru tu kata membiak, and then kemudian kita akan lihat spesies-spesies baru yang akan masuk ke dalam Bandar Kuala Kubu, itu menunjukkan bandar tersebut seimbang dari segi ekosistemnya. Azlina yakin melalui pemerhatiannya terhadap spesies burung yang ada, ia dapat memberi gambaran awal tentang kemungkinan berlakunya perubahan ekosistem di satu-satu kawasan itu. Kalau kata burung-burung yang di tanah tinggi ni, dia akan berada di kawasan tanah tinggi saja. Walaupun katakan dia berhijrah contoh daripada utara, hemisfere utara, dia akan mengikut jaluran tanah tinggi saja. Sebab dia sensitif terhadap kata perubahan suhu. Maknanya kalau sesuatu tempat tu suhu dia berubah, kita akan lihat kalau ada burung yang daripada tanah rendah naik ke kawasan tanah tinggi, maknanya kita perlu kaji adakah sama ada kawasan tersebut dah terlalu panas, maknanya burung daripada orang kata kawasan yang panas naik ke kawasan tanah tinggi, ataupun sebaliknya. Sehubungan itu, tugas berat menjaga keseimbangan alam sekitar di Hulu Selangor terletak pada petugas di Jabatan Perancang Bandar. Pemantauan dijalankan secara berterusan untuk memastikan persekitaran kawasan ini terus sesuai untuk dijadikan habitat burung. Bagi Azlina, dia bersyukur kerana usaha memelihara kelestarian Hulu Selangor turut mendapat sokongan daripada Yang di-Pertua Majlis Daerah berkenaan, Noraini Roslan. Yang ini hutan simpan tanah tinggi. Dari segi ekonomi, mungkin agak sukar untuk kita mengukur impak kedatangan burung ini dengan kedatangan pelancong contohnya, ataupun kedatangan peminat-peminat burung dan juga pencinta alam sekitar ini. Oleh itu, setiap pembangunan yang dilaksanakan perlulah mengambil kira kesejahteraan hidup penduduk sekitarnya. Walau bagaimanapun, Majlis Daerah Hulu Selangor telah menetapkan strategi pembangunannya adalah berteraskan kepada pemeliharaan alam sekitar. Salah satu daripada strategi pembangunannya, kita nak kekal dengan ekonomi hijau. Usaha itu telah memberi impak positif apabila Hulu Selangor kini tersenarai di tempat ke-10 sebagai kawasan berkepentingan burung atau IBA negara ini.
Penyenaraian itu dibuat oleh BirdLife, sebuah NGO antarabangsa yang terbabit dalam konservasi burung. Sejak pemerhatian dilakukan 5 tahun lalu, lebih 300 spesies dikenal pasti berada di sekitar Hulu Selangor. Tidak hairanlah pada bulan April setiap tahun, ramai peminat burung akan berkumpul di Kuala Kubu Baru. Pada masa itu, banyak burung tempatan dan hijrah boleh dilihat dengan mudah. Acara yang dipanggil Wings of KKB itu juga mula mendapat perhatian peminat burung dunia. Nampak dekat jenis. Bagi Azlina dan Dr. Ong, pertukaran data antara pemerhati burung perlu sering dilakukan. Ini kerana bagi mereka, aktiviti ini bukan sekadar hobi. Mereka sebenarnya sedang memantau alam sekitar. Dan data yang ada akan memudahkan usaha mengenal pasti perubahan ekosistem. Nampaklah dia punya bentuk mata apa semua. Kita perlu ada macam bird watcher, collect data. Kalau terjumpanya spesies-spesies lowland terjumpa di kawasan tinggi, so kita perlu ada penyelidikan sama ada betul-betul ke cuaca warble gloaming, cuaca di kawasan tinggi dah tak sejuk seperti dulu. Lepas tu kita perlu menyelidik faktor-faktor yang lain. Menyedari potensi aktiviti ini, Perbadanan Bukit Fraser telah menganjurkan pertandingan mengenali burung sebagai acara tahunannya. Acara yang dinamakan Fraser's Hill Bird Race ini telah masuk tahun ke-30. Sejak mula dianjurkan, ia telah memperkenalkan Bukit Fraser sebagai destinasi yang mesti dilawati penggemar burung dunia. Yang pasti, burung ialah anugerah alam yang perlu terus dilindungi. Selain memberi indikasi tentang keadaan persekitaran yang didiami manusia, burung juga mampu mewujudkan suasana tenang melalui keindahan rupa, warna dan kicauannya. Negara ini bertuah kerana menjadi lokasi persinggahan pelbagai spesies burung dan keunikannya dapat diamati dengan mata sendiri. Kita try modify yang kambing tu je. Cara masak macam mana, masuk tak masuk dengan kuah. Char Kway Teow kambing antara makanan popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini kisah Mior Syamsul Azhar, penyuntik inovasi kreativiti masakan panas demi citarasa pemburu makanan. Char Kway Teow memang tak makan. Kambing langsung tak makan. Tapi saya fikir kita berniaga ikut selera orang. Kalau ikut selera sendiri mungkin tak jadi. Petaling Jaya, Selangor. Jam 7 malam. Orang ramai mula memenuhi kedai speed Char Kway Teow milik Mior Syamsul Azhar bagi merasai keunikan resepi Char Kway Teow kambingnya. Beroperasi hampir 2 tahun dalam industri makanan, Mior percaya bahawa dia harus mencipta kelainan untuk bersaing dalam abad ini. Justru Char Kway Teow kambing dihasilkan atas permintaan tinggi penggemar daging kambing. Kalau biasa pergi function yang akan habis dulu kambing. Tak kira di sana ada ketam, udang apa, kambing akan habis dulu. Saya fikir mungkin peminat dia ramai. Kita cuba menu kambing. Itu yang masukkan dalam Char Kway Teow. Nak masak lain tak berapa pandai.
Dah try dengan Char Kway Teow, pergi kedai member belajar cara masak macam mana semua. Kita start modify yang kambing tu. Bagaimanapun menurut Mior, pada peringkat awal agak mencabar baginya menghasilkan keserasian rasa kuah dan daging kambing tersebut. Namun, hampir 2 bulan mencuba, kini Char Kway Teow kambingnya menjadi antara pilihan utama kepada pelanggan yang mahukan kelainan cita rasa di sini. Kita try modify yang kambing tu je. Cara masak macam mana, masuk tak masuk dengan kuah. Mula-mula tak masuk, ada yang lihat pakai daging stick pun ada. Kesian pula customer makan sampai bengkok-bengkok sudu kan, nak cerai-cerai. Kita ambil daging kambing, potong nipis-nipis. Kalau tebal pun, lihat. Dah try, banyak komplain lihat. Kalau kita try nipis-nipis, baru jadilah. Klang Selangor. Seawal jam 5 pagi, Mior ke pasar untuk mendapatkan bekalan daging kambing. Dalam seminggu, dia perlu menyediakan kira-kira 50 kg daging kambing untuk perniagaannya. Habis niaga, terus ke pasar Kelang sebelum balik rumah, kita beli udang, kambing, kerang apa semua kat sana. So, antara yang okey sebab sana pun kedai ownernya Bumi Putra. Kita support sana. Dah biasa dah setahun lebih dengan dia. Dia pun dah faham cara potong. Kadang kedai lain kan ada yang tak kerti potong macam tu, susah agak. So, biasa ambil dengan dia. Kami dimaklumkan hampir setiap hari dia ke pasar ini untuk mendapatkan bekalan basah. Selain mahukan kesegaran pada hidangan yang dijual, di sini turut menawarkan harga berpatutan buat peniaga. Walaupun kedai Char Kway Teow Mior mula beroperasi pukul 6 petang, dia harus menyediakan bahan mentah lebih awal. Mior tidak mahu membuat pelanggannya menunggu terlalu lama. Demi menjaga kualiti dalam menyediakan hidangan Char Kway Teow kambing di kedainya, Mior akan memanggang hirisan daging kambing ini terlebih dahulu. Walaupun dia bukanlah penggemar daging kambing, demi kepuasan pelanggan, pelbagai cara digunakan untuk menepati cita rasa mereka. Char Kway Teow memang tak makan. Kambing langsung tak makan. Tapi saya fikir kita meniaga ikut selera orang. Buat-buat, masak-masak, try bagi orang makan. Mula-mula banyak yang komen lah tak jadi. Try lagi kambing tu, kita rebus tak jadi, panggang tak jadi, pakai kambing burger tak jadi, lalas. Yang ini jadilah. Di-grill dulu kambing, baru dimasak dengan kway teow, baru dia ada matching lah. Meskipun masih baharu dalam industri makanan, lelaki berusia 40 tahun ini sentiasa berusaha dalam menambah baikkan perniagaannya. Saya spesialis Audi. Memang Audi dulu kalau ada masalah memang cek saya. Tapi dah berapa tahun, berbelas tahun. Try lain. Itu yang kita cuba masak. Pasal
Bandel pun zaman gawat sekarang pun tak berapa bagus niaga. Kurang-kurang kedai makan tak banyak, sikit hari-hari ada yang makan. Gitu. Mio beruntung kerana isterinya Nur Widayanti Johari turut memberi sokongan dalam perniagaannya. Bagaimanapun, Nur Widayanti lebih selesa melayan pelanggan dan menyediakan nasi kambing bakar. Kebiasaan kita lepak kat sini lah sebab senang kan, masing-masing center. Makanan kat sini pun sedap. Lain daripada yang lain lah sebab dia ada char kway teow kambing. Tu kambing tu sedap lah kat sini. Biasanya orang kata hanya dengan daging kambing ni memang sinonim lah kan. Tapi dengan ini kita tak sedar pun yang daging yang kita makan tu daging kambing. Jadi kalau orang yang kata dia tak makan kambing, dia kena cuba rasa. Memang lain sangatlah. Sekarang saya dekat restoran Speed Char Kway Teow bersama dengan abang ni. Dia kalau kita makan char kway teow ni selalunya kita akan makan char kway teow udang, char kway teow berang. Tapi dekat sini dia istimewa sebab dia ada char kway teow kambing. Dan kambing tu pula bukan masak terus. Dia panggang dulu. Dia panggang dengan menggunakan satu pemanggang istimewa lah. Macam ada kuali dia. Jadi kalau ikutkan dekat sini ini yang selalu orang order juga bang. Kebiasaan lah. Kebiasaannya lah. Yang mana kaki kambing lah. Kaki kambing memang selalu order lah. Sebab saya tengok pun daripada pukul 7.30 sampai sekarang tadi abang ni tak henti-henti. Masak. Sekarang ni baru dapat rehat lah. Biasanya kalau waktu hari Minggu yang penuh lah sini. Ada tem-tem dia sebelum maghrib. Kadang lepas maghrib sikit. Kuatnya lepas isyak. Kadang lepas isyak ni golongan family. Golongan family. Sampai 10:30. Ada anak sekolah pagi esok. Lepas pukul 11 kan bujang-bujang. Tapi tak putus-putus orang akan datang ke sini. Adalah alhamdulillah. Hari-hari ada. Alhamdulillah lah. Okey, jadi saya akan cuba dulu. Kita tengok macam mana. Okey. Dia punya kambing ni, sebenarnya kalau kita makan char kway teow, kita akan rasa udang dan kerang dia kadang-kadang tenggelam dengan rasa char kway teow tu. Tapi dengan char kway teow kambing ni, rasa kambing dia betul-betul naik. Mungkin sebab dah panggang tadi kan, Mak? Dah panggang. Kalau nak lembut, orang cakap rebus. Tapi bila rebus, nak dipanggang balik, rasa dah original tak ada lah. Rebus air minyak kambing kan. Kambing ni berminyak. Sebab tu kalau saya panggang, pakai minyak sikit lebih semua minyak dari kambing keluar. Tak payah pakai minyak banyak-banyak. Jadi jus kambing tu dah bantu dah. Kalau pakai minyak banyak, baik. Lauk minyak banyak, goreng macam goreng telur je. Tapi rasanya dah tak ada. Minyak dah keluar habis. Jadi oleh kerana sebab panggang dulu, sebab itu dia punya rasa kambing dia masih naik. Dan sebenarnya agak manis juga. Kebiasaannya kalau orang yang takut nak makan kambing ni sebab mereka takut daging dia hanyir. Tapi dalam kes char kway teow kambing ni tak ada rasa hanyir, hanya rasa kambing yang sedap. Memang takkan ada rasa hanyir. Saya rasa memang sedap lah. Memang masuk dengan rasa char kway teow, dia tak ada rasa pelik pun dan rasa hanyir tu memang tak ada. Ya, satu geng 20 orang, 15. Itu yang jadi daripada Kejayaan Mior memperkenalkan resepi istimewa char kway teow kambing ke seluruh Malaysia tidak berhenti setakat ini sahaja. Dia percaya kreativiti dan usahanya suatu hari nanti mampu mengkomersialkan hidangan ini ke peringkat antarabangsa.